Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua dan semua ahli yang berhormat yang terlibat dalam sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Sepanjang 8 hari perbahasan, saya dapati hampir semua ahli yang berhormat menyentuh isu pertanian dan keterjaminan makanan. Walau bagaimanapun, setelah diteliti ucapan semua ahli yang berhormat, saya berpandangan bahawa terdapat isu yang telah pun dijawab berulang kali dan penggolongan ini akan memfokuskan isu-isu utama dan isu baru yang dibangkitkan. Sehubungan itu, saya akan memberi tumpuan kepada soalan daripada 62 orang ahli yang berhormat dalam sesi penggolongan ini. Saya turut mengucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Ramai daripada yang berhormat membangkitkan isu berkenaan keterjaminan makanan, khususnya industri padi dan beras, sektor perikanan dan kebajikan nelayan, serta tidak kurang juga yang menyentuh berkenaan isu berkaitan agro makanan yang bersifat setempat. Selain itu, kementerian juga mengambil perhatian terhadap cadangan serta teguran yang disampaikan oleh ahli yang berhormat semua. Sebelum saya meneruskan sesi penggolongan ini, izinkan saya memberi gambaran penuh berkenaan dengan jumlah peruntukan untuk KPKM dalam Belanjawan 2024 dan turut menjawab isu agihan peruntukan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paguh, iaitu bekas Perdana Menteri dan juga bekas Menteri Pertanian. Bagi tahun 2024, KPKM telah menerima peruntukan sebanyak 6.17 bilion ringgit berbanding tahun 2023 5.39 bilion ringgit. Ini melibatkan pertambahan peruntukan sebanyak 776 juta, iaitu 14.4%. Peningkatan ini meliputi perbelanjaan mengurus dan pembangunan termasuk menampung keperluan pertambahan kadar pelbagai subsidi dan insentif di bawah KPKM yang melibatkan petani dan pesawah, penternak serta nelayan bagi meningkatkan pengeluaran makanan negara. Selain itu, program pengukuhan keterjaminan makanan berjumlah 400 juta akan dilaksanakan melalui pelbagai inisiatif khusus untuk meningkatkan pengeluaran domestik dan kadar sara diri komoditi makanan utama. Selain inisiatif keterjaminan makanan di bawah KPKM, terdapat juga inisiatif keterjaminan makanan di bawah kementerian dan agensi kerajaan yang lain dengan peruntukan lebih 1.7 bilion dalam Belanjawan 2024. Antaranya, peruntukan RM1 bilion di bawah dana komuniti madani untuk aktiviti ekonomi di peringkat komuniti di bawah seliaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Yang kedua, peruntukan khusus 600 juta di bawah Bank Negara Malaysia. Yang ketiga, peruntukan RM100 juta kepada Malaysia Co-Investment Fund di bawah Suruhanjaya Security. Dan yang keempat, peruntukan 90 juta kepada Risda dan Felcra kepada pekebun kecil. Secara ringkasnya, skop keterjaminan makanan bukan saja di bawah tanggungjawab KPKM semata-mata, tetapi juga melibatkan peranan semua pihak selaras dengan food security is a shared responsibility. Tuan Di-Pertua, saya ingin memberi fokus utama kepada isu padi dan beras yang menjadi topik utama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat ketika perbahasan. Jawapan saya ini memang dipandu oleh pegawai-pegawai kerajaan.
Yang Berhormat Pendang, Kubang Pasu, Jeli, Betong, Pokok Senar, Jerantut, Ulu Terengganu, Batang Lupa, Kuantan, Kubang Pasu, Dungun dan Sembrong telah membangkitkan isu kekurangan beras putih tempatan di pasaran. Untuk makluman ahli yang berhormat, isu berkenaan kekurangan beras putih tempatan di pasaran telah dijawab melalui pertanyaan lisan, kamar khas dan turut dijelaskan melalui sesi penerangan Menteri pada 9 Oktober 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Secara ringkas, pihak KPKM telah melaksanakan pelbagai langkah intervensi seperti berikut. KPKM telah melaksanakan operasi beras putih tempatan 17 Jun 2023 di seluruh negara. Yang kedua, operasi jamin yang telah dilancarkan pada 7 Julai 2023 melalui kolaborasi secara strategik dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Yang ketiga, KPKM telah melaksanakan operasi beras putih tempatan mulai 16 Ogos meliputi pemeriksaan di kilang padi dan pemborong beras. Yang keempat, langkah penguatkuasa diperkasa melalui arahan had pembelian maksimum kepada pembeli dengan had pembelian 100 kg di peringkat awal dahulu. Yang kelima, melaksanakan pelbagai ses libat urus bersama pihak berkepentingan dalam industri. Yang keenam, KPKM telah melancarkan program khas beras putih tempatan bersama pengilang beras untuk mengeluarkan tambahan 20% stok pengilang padi sebanyak 23,000 tan metrik sebulan bagi tempoh setahun. Yang ketujuh, penglibatan lembaga pemasaran, FAMA, LPP turut dilibatkan dalam pengedaran jualan runcit secara langsung untuk membantu khasnya kawasan luar bandar dan pendalaman. Yang ke-8, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan 4 langkah intervensi. FAMA dan LPP telah diminta terlibat untuk membantu kerajaan terutama dalam agihan beras putih tempatan. Yang kedua, semua perolehan pembekalan beras putih tempatan di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import dan semuanya ini akan terlaksana sehingga selesainya 30 April tahun depan. Yang ketiga, menubuhkan task force khas yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKM sehingga kini. Hingga kini 3 kes tangkapan telah dibuat. Makalah terdapat 7 kes lagi yang telah diambil tindakan oleh KPDN. Saya menyerulah melalui siaran ini, mereka yang mendengar, terutama sekali pengilang-pengilang, pemborong, patuhilah arahan-arahan kementerian. Jika berlaku serbuan, penangkapan, payah, mungkin kilang mereka disitar, sebelum itu mereka susah untuk nak menjalankan perniagaan semula. Sebab itu ambil langkah awal. Sebelum ada serbuan dan sebagainya, biarlah kami membetulkan kalau ada kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan sebelum ini. Yang keempat, dalam konteks Sabah dan Labuan Sarawak, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak RM950 per metrik tan beras putih import mulai 5 Oktober. Melalui kaedah ini, harga runcit beras putih import terkini di wilayah ini adalah di sekitar RM28 bagi sekampit 10 kg. Susulan pengumuman kerajaan India berhubung larangan mengekspor beras putih bukan basmati pada Julai 2023, saya telah berunding dengan kerajaan India dan hasilnya kerajaan India telah memberikan kota khas kepada Malaysia melalui kelulusan ekspor 170,000 tan metrik beras putih bukan basmati. Dengan langkah dan inisiatif yang telah saya sebut tadi, KPKM optimis isu kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran dapat direda dan diselesaikan. Yang Berhormat, sekian nak bagi pandangan. Boleh tak kita, terima kasih. Jangan Betul. Tak. Apa ni, boleh tak kita buka sikit perundingan tu selain daripada India, negara-negara lain yang juga menyalurkan beras. Jadi kita boleh bersaing harga lah di segi tu untuk kita menjimatkan sikit kos. Terima kasih. Terima kasih pandangan, dan memanglah kita juga
boleh berbincang dengan Pakistan, Vietnam yang kita akan lihat di sudut harga dan sebagainya untuk kita mengimport. Terima kasih atas pandangan itu. YB Beluran, Sungai Besar, Sabak Bernam, Pasir Gudang, Sek, Kuala Kedah, Matampauh dan Pasir Putih telah membangkitkan isu berkenaan cadangan supaya harga lantai belian padi dinaikkan. Melalui pembentangan Belanjawan 2024, kerajaan telah memutuskan untuk meningkatkan... Yang Mohd Menteri, celah sikit. Okey, gantang. Habis ayat ni, Ustaz? Habis ayat. Daripada meningkat harga lantai belian padi daripada RM1,200 kepada RM1,300 tan metrik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kali terakhir harga lantai padi dinaikkan 2014, iaitu daripada RM750 kepada RM1,200. Itu yang terakhir harga lantai dinaikkan. Saya ucapkan tahniah kepada kementerian mengambil langkah-langkah yang agresif. Tetapi sehingga kini, beras putih tempatan tidak dapat dijumpai dalam pasaran. Dia hanya beras putih import. Harganya melebihi RM32 sehingga ke RM50 harganya. Jadi apakah langkah-langkah drastik kerana rakyat sekarang ini tidak mendapat beras putih tempatan dengan harga yang sepatutnya? Langkah-langkah untuk import, saya setuju, tetapi apakah langkah drastik kerana kita mengawal harga beras tempatan dan kita membiarkan harga import. Jadi ada tendensi untuk beras tempatan dijual pada harga import. Boleh tak kerajaan memikirkan bagaimana untuk menyamaratakan dia punya ground, basic dia, iaitu tidak ada subsidi tetapi diberikan insentif kepada output. Sekarang ni ada subsidi benih padi, ada subsidi baja dan racun. Kalau kita hapuskan ini, harga insentif diberikan kepada output. Jadi semua orang akan balance dan harga akan lebih stable. Terima kasih. Subsidi kepada output itu juga ada dalam pemikiran saya. Tapi kita akan cuba berbincang dengan lebih mendalam tentang keupayaan-keupayaan terutama sekali. Kita kena lihat pesawah-pesawah yang berskala kecil. Bagaimana mereka nak dapat hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan berskala besar. Nanti kalau kita buat output dengan tidak ada penyelesaian awalnya, maka yang akan dapat subsidi yang besar nanti yang berskala besar. Ya, ini dalam perbincangan insya-Allah. Pandangan yang berhormat Bukit Gentang itu memang dalam perhatian kita. Yang Mohd Menteri, sikit tadi berkaitan harga lantai padi tadi ya. Kerajaan tak dan jawab. Ketika sudah pun ada peningkatan di segi harga lantai jadi RM1,300, itu sangat baik. Namun keluhan para petani kita, jumlah itu masih belum dapat menampung kos-kos mereka yang semakin tinggi ya, harga input, harga racun, harga baja dan sebagainya. Jadi komitmen harga itu sebenarnya terletak pada penghilang-penghilang ya. Jadi kerajaan yang menentukan. Ketika baru-baru ini penghilang menaikkan hingga RM1,700 harga lantai. Mereka boleh naik tinggi pun. Mungkin kerana ada agenda lain mungkin yang mereka nak dapat daripada petani. Tapi maknanya boleh tak kementerian melihat ada lagi sedikit kenaikan kalau dapat RM1,500 harga lantai itu sangat-sangat baik untuk petani-petani kita. Terima kasih. Saya juga menerima memorandum di para petani. Mereka memanglah hendak kalau boleh sampai ke RM1,500. Tapi buat masa ini, pihak Kementerian Keuangan memikirkan sekadar RM1,300 dahulu. Dan perkara itu kita boleh bincang lagi selepas ini, kerana kita kena semua berpuas hati pada semua pihak. Dia kena puas hati pihak penanam, pengilang, pemborong, pengguna. Dan kalaulah kita naik begitu tinggi dan sebagainya, maka akan melibatkan, kalau tidak ada subsidi akan berlaku kenaikan harga beras. Apa pula pengguna yang ramai ini. Jadi nak seimbangkan ke semua itu, kita harap semua win-win situation itu yang kita nak. Kita tak boleh memuahati satu pihak dan pihak yang lain, dan yang paling besar ialah pihak pengguna dan juga pihak penanam padi itu. Dua golongan ini memang kerajaan selalunya melihat untuk membantu kedua-dua golongan ini.
Menteri. Harga lantai Menteri. padi. Yang Berhormat Menteri. Sikit, Menteri. Titiwangsa. Sila. Nanti bagi Saya setujulah. Ya, sila. Berhormat Menteri, saya setujulah apa ni kerajaan cuba mengimbangi ni. Tapi kita ada satu faktor yang sangat penting juga kita mempertimbangkan, iaitu ketidakcukupan production beras putih tempatan. Sebab kita tahu kita cuma ada 62% saja, 61-62%. Jadi kalau kita nak seimbangkan di antara pesawar, pengilang, pengedar dan peruncit, kita ingin meningkatkan harga padi supaya ramai pesawar-pesawar ni berminat untuk tanam padi. Sebab dia dapat untung yang agak munasabah. Kemudian kita dalam masa yang sama apabila kita sekat harga RM26 ini, adakah Mohd Menteri merasakan bahawa itu sudah jadi macam dah tak balance? Dalam satu peringkat, pesawar nak harga padi yang baik. Kemudian bila nak jual tak boleh lebih daripada RM26. Sedangkan beras-beras import semua boleh jual. Bagaimanakah kita mengimbangi ini untuk memastikan bahawa satu hari nanti kita mempunyai beras yang mencukupi yang dikeluarkan oleh negara kita. Sebab kita ada short lebih kurang 37%. Apakah tindakan Menteri Jangka Masa Panjang atau kerajaan untuk memastikan benda ini? macam saya sebut tadi lah, kerajaan bertindak untuk balance supaya rakyat pihak majoritinya berpuas hati. Itu yang kalau nak ikut perbandingan harga ini RM2.60 ini sekilo adalah harga tahun 2008. Saya ingat saya tingkat 5 dulu mi rebus RM1. Kalau bubur telur RM1.20. Tapi sekarang mi rebus sudah RM6, RM7. Tapi kita tengok harga beras 2008 RM26 untuk 10 kilo sampai sekarang. Jadi apakah perlu perubahan harga itu? Sebab itulah kita lihat Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, KPKM kena berbincang. Dan supaya kalau berlaku kenaikan dan sebagainya, ia dapat dinikmati oleh semua pihak, win-win. Jadi pandangan Titiwangsa itu berkali-kali beliau mengatakan supaya biarlah sikit sebanyak pasaran menentukan daripada kongkongan itu. Tapi kita akan lihat ini dari masa ke semasa. Perdana Menteri kita ni amat susah untuk menaikkan suatu harga. Dia berbincang berkali-kali, walaupun saya mengadu kepada Menteri Kewangan, lepas tu mengadu pada Perdana Menteri, tapi dia tetap dengan pandangan-pandangannya, sikap pro rakyat itu. Sebab itulah kita, insyaAllah pandangan Titiwangsa itu memang pandangan seorang ahli penegak, ahli ekonomi yang terlibat lama. Dan kita kalaulah berlaku misalnya perubahan ini, kita harap ia tidak menjadi, yang pentingnya tidak menjadi masalah besar kepada majoriti rakyat. Menteri, itu yang paling penting. Menteri, last sekali Menteri, satu lagi. Saya bukanlah untuk komersial sangat. Cuma saya nak pastikan bahawa peningkatan harga itu cukup untuk semua peringkat, sama ada pesawar, pengilang, pengedar dan juga peruncit untung. Kita kontrol keuntungan mereka, tapi jangan sampai dia tak untung. Tapi kalau harga padi meningkat, harga jualan beras daripada 2008 sampai sekarang sama, jadi saya takut lama-lama kilang pun tutup. Akhirnya kita suka orang tanam padi, kita naikkan pesawar tapi orang lain semua sangkut. Jadi saya rasa benda ni tak boleh tunggu lama-lama ni. Sebenarnya 2008 sehingga 2023 ni tak naik. Zakat fitrah pun naik. Saya yang berhormat Titiwangsa, ingat pandangan itu didengar sekarang oleh semua pihak dan kita akan sanggup berbincang dengan lebih teliti, dengan lebih bersungguh-sungguh. Saya sebut tadi, sebarang berlaku perubahan, kita harap semua pihak, kalau semua pihak tak puas hati, penanam padi tak puas hati, pengguna tak puas hati, pengilang tak puas hati, pemborong tak puas hati, kalau semua tak puas hati, itu tanda berlaku keadilan. Ya, terja. Kalau satu puak puas hati, satu puak tidak puas hati, itu tidak keadilan. Jadi semua puas hati keadilan, semua tak puas hati pun sebenarnya keadilan juga. Yang Berhormat Menteri. Muagarau loh.
Arau dulu. Muar dulu, muar. Sekejap Muar dulu. saja. Saya lupa. Yang Berhormat Menteri, saya Sebab ingin arau puji depan. usaha Yang Berhormat Menteri, Kementerian dan Timbalan Menteri yang sentiasa memerangi usaha beberapa pihak pengilang untuk sorok beras. Yang baru-baru ini 180 tan, 50 tan, 60 tan. Cuma persoalan saya apabila saya lihat akta tersebut, Akta Kawalan Padi dan Beras, walaupun pengilang yang didapati menyembunyikan beras, ya, yang mereka dapat keuntungan ratusan ribu ringgit, tetapi jikalau mereka disabitkan dan didapati bersalah, mereka hanya perlu membayar RM25,000. Bukankah itu tidak mencukupi di mana mereka boleh untung ratusan ribu, tetapi kalau didakwa dan salah, mereka hanya kena fine RM25,000. Terima kasih. Menteri, Boleh sambung? boleh saya bagi satu Boleh- cadangan. Arau sila Arau. Yang Muhammad, kenaikan harga padi, terima kasih banyak-banyaklah Muhammad lah, kenaikan harga padi bawah ni. Tapi bila harga padi naik dalam masa seminggu, tiba-tiba perkhidmatan pertanian juga naik mendadak sekaligus macam tu. Saya bagi contoh Yang Muhammad lah. Yang Muhammad telah memula dulu benih padi RM30. Lepas tu Yang Muhammad umum bawah ni RM40 dekat pintu Kelang. Dan MADA telah isiarkan harga benih RM45. Dia cuma isytihar saja, tapi barang tak ada. Sekarang ni kalau nak barang ni, boleh pergi beli kepada orang lain yang harganya RM60 ke RM65. Itu pun tak ada. Sekarang ni masalah besar di MADA sekarang ni, bendang dah siap tapi tak ada benih. Dan benih pula harga mahal. Yang Muhammad, benih naik, kemudian mesin padi naik sampai 130 ke 150, ya. Kemudian traktor naik, drone naik, potong rumput naik, tabur baja naik, banggela yang mai tanam padi pun naik, semua naik. Jadi Yang Muhammad, kita lihat campur semua tu naik harga RM100, tapi yang perkhidmatan yang mereka terpaksa bayar RM200 lebih. Jadi saya setuju dengan cadangan supaya harga padi ni tak boleh naik macam tu. Kalau naik mendadak macam tu, jadi dia orang tak sempat hukum kita dengan kenaikan harga barang perkhidmatan pertanian. Saya cadangkan RM1,600 sebagai contoh. Sebab dengan cara itu petani tidak menghadapi masalah. Dalam keadaan sekarang masalah lagi bertambah sebab perkhidmatan pertanian telah pun naik. Terima kasih. Kota Raja. Kalau Muhammad. saya boleh bagi Kota satu Raja, cadangan. saya dulu. Sekejap sikit je saya nak tambah sebab pengalaman Menteri. saya. Terima kasih. Terima kasih Kota Raja. Saya simpati sebab mengadu pada Menteri Kewangan pun tak dilayan, pada Kota Raja sebagai Menteri Pertanian, pada Menteri Kewangan, Perdana Menteri pun tak layan. Saya nak cerita pengalaman saya sendiri. Untuk saya nak mengadu dekat Kota Raja lah, Yang Berhormat Kota Raja, kerana saya sendiri sebelum saya menjadi ahli parlimen, saya bekerja, saya letak jawatan sebelum saya bertanding 2018, saya buat bendang sendiri. Jadi kos buat bendang, proses daripada permulaan sehingga harvest, sehingga kita orang kata mukui padi lah bahasa dia. Kita mukui padi lah ni pakai mesin padi, kos dia 1 relung. Di Kedah dia panggil 1 relung. Untuk makluman semua ni pengalaman saya sendiri buat bendang. Daripada benih badai, mesin traktor, tabuk benih, tabuk baja, racun sampai harvest. Kos 1 relung RM1,200 sehingga RM1,250. Jadi kos ni tinggi bila kita ada 1 tan RM1,300. Kami tengok orang tak berminat nak buat bendang. Jadi saya kebetulan, saya pun paksa kena pajak bendang saya kat orang lain sebab saya nak jadi wakil rakyat. Jadi saya nak mengadu kat Kota Raja, faham tu. Kota Raja dengan saya ni, kami sama-sama duduk dalam kelompok bendang saja masa tu. Jadi kita faham tu. Menteri, boleh saya bagi satu minit saja. Tadi Menteri mengatakan semua pihak tidak gembira. Tapi saya ada satu cadangan untuk membolehkan semua pihak gembira dalam keadaan yang sedia ada. Iaitu kementerian mesti cari satu equilibrium, timbang equilibrium, maksudnya satu Faham. Boleh faham, keseimbangan di mana semua pihak untung, tapi untung yang berpatutan. Dengan cara itu barulah semua pihak boleh niaga, boleh cucuk tanam dengan ada keuntungan, semua gembira. Sebelum kita naikkan mana-mana satu kos ataupun jualan padi dan sebagainya, kerajaan mestilah
duduk bersama satu jawatan kuasa memastikan keseimbangan ini dapat dicapai dan semua orang akan gembira. Terima kasih. Terima kasih. Saya kata tadi itu bidalan saja. Kalau semua tak puas hatinya adil. Semua puas hati pun adil. Macam pembagian kursi pilihan raya. Tak ada parti yang puas hati. Kalau dalam komponen. Bila semua tak puas hati itu, ada keadilan di situ. Saya yakin pandangan daripada ahli-ahli parlimen, pembangkang ataupun pihak kerajaan nampaknya senada hal padi ini. Kita harap Menteri Keuangan dan Perdana Menteri mendengar dan dengan serius hal ini dan akan membuat perubahan. Perdana Menteri ini dia concern sebab dia biasa jadi Menteri Pertanian dulu. Macam jualan farma dan sebagainya itu di antaranya diaktifkan di zaman Menteri Pertanian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia faham hal nadi petani ini. Sebab itu yang mengumumkan kenaikan subsidi sebanyak RM500 pada 2 bulan yang lalu itu daripada beliau sendiri setelah meneliti melihat keadaan yang berlaku. Memanglah harga lantai padi merupakan asas dalam penetapan harga pasaran beras. Tadi MUA mengatakan denda terlalu rendah. Itu kena berlaku pindaan supaya syarikat-syarikat ni kalau RM25,000 tu sikit lah pada mereka. Kita boleh pindah pada masa akan datang bergantung kepada pihak AG untuk menentukan denda yang lebih munasabah terutama kepada syarikat-syarikat besar. Harga lantai padi yang tinggi boleh mengganggu kestabilan harga pasaran beras tempatan yang akhirnya akan membebankan pengguna. Dalam hal ini, KPKM telah mengadakan sesi libat urus pada 25 Oktober 2023 bersama-sama Persatuan Pengilang-Pengilang Padi, Persatuan Pesawat, PPK dan daripada libat urus itulah lahir saranan-saranan dan pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh pihak kita. KPKM memandang serius akan perihal isu harga dan bekalan benih padi. Untuk pengetahuan arau, benih padi sah telah diedar sebanyak 240,000 kampit bermula 28 Oktober. Hari ini 30 2 hari lepas. Jadi akan sampailah kepada semua tempat insya-Allah. Sedang diedarkan sekarang. Dalam sasaran seperti telah dibangkit kalau yang berhormat Ulu Tengganu, Jerelun, Sabak Bernam, Sek, Kuala Kedah, Jerai dan Pokok Senar. Untuk maklumat ahli yang berhormat, keperluan beras benih padi sah adalah sebanyak 72,000 tan metrik atau 3.6 juta kampit setahun. Bagi memastikan bekalan beras padi sah mencukupi, Kementerian telah mengambil beberapa langkah. Pengeluaran surat arahan penjualan beras padi sah secara terus kepada Pertubuhan Peladang Kawasan dan Pesawah berkuat kuasa 11 Oktober 2023 untuk memastikan bekalan beras padi sah mencukupi untuk musim penanaman. Memantau dan mengawal ketat proses kelulusan ladang dan makmal terhadap 12 pengeluar padi sah berdasarkan SOP yang ditetapkan sebelum benih padi sah itu dijual kepada pesawat padi. Meluluskan kota sebanyak 151,200 kampit 20 kg benih padi sah untuk diedarkan kepada PPK dan pesawah di negeri Kedah. Bagi memastikan harga beras padi sah yang dijual adalah berpatutan, KPKM telah mengambil langkah seperti berikut. Penetapan harga maksima jualan beras padi sah bagi setiap 20 kg RM40 di pintu gudang. Pengeluaran manakala RM45 bagi harga runcit. Ini hasil perundingan berbagai pihak dan inilah keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan. Penjualan beras padi sah yang dipakejkan bersama racun khusus bagi varieti padi CL220 sebelum ini hendaklah dijual secara berasingan. Hasil harga beras padi sah bagi varieti CL220 adalah pada harga maksima RM40 di pintu gudang dan RM45 di peringkat runcit. Kalau ada mana-mana tempat yang tidak mau dengan jual harga ini,
sila memberi laporan kepada pihak kami. Kalau ada peluang saya sendiri akan pergi ke tempat yang enggan menjual dengan harga yang ditetapkan. Melakukan risikan dan penguatkuasa secara berterusan bagi memastikan ketetapan harga ini dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan berkaitan pesawah atau mana pihak berkepentingan, disaran membuat aduan berkaitan sewajarnya dengan segera kepada Kawalan Padi dan Beras, seperti juga Department of Agriculture, MADA dan LPP. Seterusnya mengeluarkan lesen runcit melalui kuasa Ketua Pengarah KPB di bawah peruntukan Seksyen 4 Akta Pengawalan Padi dan Beras 1994 kepada PPK dan syarikat untuk mengedarkan beras padi sah terus kepada pesawah. Saya ingat pengeluaran meningkatkan, saya dah banyak kali sebut soal padi berskala besar, hendaklah menggunakan baja yang baru dan peruntukan dalam belanjawan tahun ini diperuntukkan untuk baja organik dan sebagainya, smart SBB dan pembukaan ladang padi. Kita mahu jelapang padi yang kedua dibuka di Sabah dan di Sarawak, dan penglibatan Faircra dalam perundingan untuk membuka ladang padi di Sarawak itu ke arah meningkatkan hasil. Dan pada minggu yang lalu, Menteri Besar Johor datang dengan rombongan yang besar, berbincang dengan Kementerian Pertanian apakah langkah-langkah yang boleh disumbangkan oleh Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan untuk memajukan lagi, meningkatkan hasil-hasil pertanian. Tawaran-tawaran Kerajaan Johor dan permintaan-permintaan mereka yang mereka dikemukakan oleh Menteri Besar dan rombongannya sendiri. Ini satu usaha yang begitu baik dilakukan oleh Kerajaan Johor, kerana Kerajaan Johor menghasilkan barang-barang pertanian ini yang tertinggi di Malaysia dalam memberi produk di Malaysia ini dalam hal pemakanan di Malaysia ini. Mak Menteri, sikit lagi tambahan. Saya sangat menarik tatian bila Mak Menteri sebut peluasan kawasan baru sawah kita. Khusus juga di Kedah, ya, kawasan Mada, kita pada beberapa tahun lepas kita mula proses untuk projek Mada Plus, iaitu memperluaskan wilayah Mada itu ke kawasan-kawasan baru, termasuk di sebelah Pendang dan juga di sebelah Merbuk sebagainya. Tapi satu projek yang sekarang tertangguh di bawah kementerian yang belum nampak ada penyelesaian, itu projek Jeniang Transfer ataupun projek pemindahan air daripada Sungai Muda untuk dibuat satu empangan baru, empangan Nauk yang akan menyalurkan kawasan-kawasan baru di sebelah Pendang Utara. Jadi saya mohon untuk kementerian mengambil perhatian dalam bajet, mungkin bajet tahun depan atau bila, projek Jeniang Transfer ini perlu disiapkan selepas fasa 1 dah berjalan, fasa 2 masih belum nampak ada jalan dia. Jadi sudah pastilah ia memberi kerugian kalau projek ini tertangguh sejak sekian lama. Terima kasih. Akan ambil perhatian cadangan Menteri. itu. Menteri. Misalnya saya nak jawab saat yang padi Okey. keluar. Ya, keluar. Kejap keluar. Padi berskala yang panggil ala mini skincan. Saya telah lihat 2 tempat berlaku, satu di Lat Seribu, Sempadan Perlis Kedah, di mana hasil daripada 7 tan meningkat kepada lebih kurang 11 tan. Dan kemarin saya sendiri pergi terlibat menuai padi di Terengganu, di projek Ketara, di Kampung Gerai, Besut, di mana di situ dapat 4.1 tan, kemarin berjaya capai 7 tan. Arti peningkatan 3 tan. Itu sebab tanahnya itu belum dipulihkan lagi dengan bahan-bahan yang sesuai. Penanaman akan datang, akan diusahakan pulih tanah itu, dan kita yakin ia akan meningkat. Kalau meningkat kepada 7 tan ke atas beberapa tempat, kita akan sampai kepada self-sufficient. Dan yang di Pendang itu, saya akan ambil perhatian, kalau ada waktu, saya sendiri akan pergi melawat tempat itu. Bagi kita, hal keterjaminan makanan ni, kita tolak hal pahaman politik dan sebagainya, sebab ini adalah hal kemanusiaan. Kita kena Jeniang betul transfer tu berikan di bersama. SIP ni, Yang Amat Menteri. Dia melibatkan daerah SIP, Pendang dan beberapa kawasan lain lah. Baik, terima kasih. Kota Raja saya pun tahu tu, panggil saya bersama dengan Kota Raja untuk bantu. Terima kasih.
Menteri. Dan sila keluar. Ya, terima kasih Menteri kerana dah disebut berkenaan negeri Johor. Sebagai wakil rakyat negeri Johor, saya memang mengalu-alukan kalau kita boleh merapatkan perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Johor untuk meningkatkan hasil makanan. Tapi apa masalah di negeri Johor, apa yang saya lihat adalah ramai petani walaupun mempunyai tanah persendirian pun mereka tidak berusaha kerana ada isu gajah khasnya dari Central sehingga Pantai Timur. Saya rasa itu adalah salah satu masalah besar walaupun tidak di bawah kementerian menteri, tetapi kita perlu usaha cross ministry antara kementerian menteri dengan juga Kementerian Alam Sekitar supaya masalah ni diatasi. Kalau tidak, betapa luas tanah kita ada pun petani tidak akan usahakan. Terima kasih. Boleh Menteri Pertanian. Terima kasih. Satu lagi daripada Johor juga. Sikit saja. Ni Berkaitan dengan beras saya dan nak jawab apungan ayam ni. sikit saja. Terima kasih. Ia berkaitan dengan sawah. Kalau katakan di Kedah, di Perak, di Kelantan ada sawah. Sebenarnya di Johor pun ada. Cuma masalah pengairan yang menyebabkan petani tak dapat mengeluarkan hasil yang baik, iaitu di Endau. Saya mengharapkan kalau boleh, Sri Gading mengharapkan kalau boleh perjanjian dengan kerajaan Johor itu ada dilaksanakan. Kalau boleh ambil perhatian jugalah tentang sawah di Endau dan juga di beberapa tempat di negeri Johor untuk dibangunkan dengan segera. Oleh kerana masalah besar kita sekarang, masalah kecukupan makanan, khasnya ruji kita beras. Dalam pertemuan dengan Menteri Besar Johor hari itu, kementerian ini meluluskan 3 juta ringgit untuk padi dan beras di Johor. Itu kadang kita begitu prihatin terhadap ke arah usaha untuk mencukupkan beras di Malaysia ini. Di samping itu kita harap Sabah dan Sarawak kita akan terus bincang supaya kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sedang mengenal pasti kawasan seluas 50,000 hektar di Sabah dan Sarawak bagi tujuan penanaman padi, dan kita kementerian ini juga akan memberi kerjasama. Begitulah juga tentang Sabah, kita harap mereka tidak rigid kepada benih padi 2 jenis saja. Kita harap mereka membuka kepada benih-benih padi yang baru, terutama yang dihasilkan oleh Mardi yang menampakkan penghasilannya yang agak tinggi di beberapa tempat. Dari segi bantuan subsidi input pertanian pula, KPKM memperuntukkan lebih 107 juta kepada hampir 43,000 orang pesawah padi di Sarawak pada tahun ini. Di samping itu, hampir 27,000 orang pesawah padi bukit atau padi huma di Sarawak menerima bantuan skim subsidi baja dan racun padi bukit. Untuk pengetahuan Syed, projek Jeniang telah dimasukkan dalam projek pengairan 3 bilion yang diadakan di kawasan Mada. Ia termasuk sekali di situ. Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih. Bagi menjawab persoalan yang dilontarkan oleh YB Pasir Gudang, rasa berhubung isu Bernas sebagai single gatekeeper, model persekutuan Bernas adalah bersifat subsidi silang, cross subsidi, di mana keuntungan import akan diguna pakai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kerajaan. Berbanding dengan perjanjian konsensi antara kerajaan dan Bernas sebelum ini, kerajaan telah membuat penambahbaikan dengan menetapkan supaya Bernas melaksanakan 10 obligasi sosial bagi pihak kerajaan bernilai 3.2 bilion yang meliputi pelbagai program dan insentif di sepanjang rantaian nilai industri bagi tempoh perjanjian konsesi baru. Pihak Bernas juga bersetuju berkongsi 30% daripada keuntungan bersih syarikat
bersama 240,000 pesawah di seluruh negara. Kerajaan menyambut baik saranan dikemukakan oleh Yang Berhormat, namun dasar yang dilaksanakan pada ketika ini adalah masih relevan dalam mendapati situasi semasa. Prestasi Bernas selaku pengimport utama beras sentiasa dipantau dan diberikan penilaian oleh kerajaan melalui pencapaian Key Performance Indicators yang telah ditetapkan dalam perjanjian konsensi tersebut. Kedudukan beras dalam negara ini, stokpilenya cukup sekurang-kurangnya untuk 5 bulan. So janganlah kita bimbang apa-apa hal kekurangan beras. Seterusnya saya akan hari ini memberi di antaranya yang bertanya selain daripada industri padi dan beras, ramai ahli yang berhormat berbahas dan membangkitkan isu yang berkaitan dengan sektor agro makanan negara. Tanjung Karam Khususnya jelas sikit. subsektor ternakan, tanaman dan perikanan. Ya. Tanjung Karang ingin bertanya berkenaan dengan stokpil tadi. Berapa peratuskah stokpil untuk beras import dan berapa peratus untuk beras putih tempatan? Bagaimanakah baru-baru ini tiba-tiba tidak ada stok beras putih tempatan, seolah-olah tidak ada stokpil untuk beras putih tempatan? Terima kasih. Beras. Siap. Yang Maha Menteri. Ya tentang itu soalan saya tentang Bernas. Adakah mereka pun terlibat dengan kegiatan campur beras import dengan beras tempatan? Seperti mana yang berlaku rupanya sebelum ini juga. Apakah tindakan yang ambil untuk memastikan ia diselaraskan secara umum untuk semua ataupun diwajibkan untuk tidak dibenarkan? Kalau dibenarkan semua boleh buat, kalau tidak dibenarkan semua tak boleh buat. Terima kasih. Ya, baru dia ada dibuat serbuan di berbagai tempat dan semuanya itu dalam siasatan. Dan kalau ada melanggar undang-undang dan sebagainya, maka pihak kementerian akan berbincang dengan AG untuk akan ada pendakwaan. Setakat ini di peringkat siasatan. Saya dah jawab hal beras putih tempatan kerana berkurangan berlaku dengan segera itu kerana waktu itu berlaku kenaikan harga beras import. Orang di sebelah Lembah Kelang ini jarang membeli beras tempatan sebab harga beras import tu tak mahal sangat daripada beras tempatan. Bila beras import naik sehingga 37, 38, 40 ringgit, mereka cari beras murah, bukan mereka cari beras tempatan. Yang murah adalah beras tempatan. Maka berlakulah pembelian beras tempatan ini secara besar-besaran yang menyebabkan berlaku shortage yang terpaksa kita buat intervensi. Dah diterangkan dah. Saya tanya peratusan stokpil beras tempatan dan beras import. Peratusan saya minta notis untuk beri jawapan. Peratusnya itu. Nanti pegawai-pegawai saya yang akan pandu saya akan menjawab. YB Beluran dan Kuantan telah memohon penjelasan berhubung isu pelepasan subsidi ayam. Untuk maklumat yang berhormat, keputusan kerajaan untuk melepaskan subsidi ayam merupakan keputusan yang tepat masa kini. Ini saya telah umumkan dalam sidang akhbar pukul 9 pagi tadi. Iaitu kita melihat harga pengeluaran ayam sekarang berada di paras yang munasabah dan tidak begitu tinggi dan harga di pasaran termasuk runcit dan di supermarket dan hypermarket ia berada di bawah paras yang ditetapkan dulu harga shilling. Oleh itu, sesuai masa ini diapungkan dulu harga ayam ini. Setelah itu pun kita bukan terus apung begitu. Kita buat libat urus dengan berbagai pihak. Terutamanya pihak pengeluar ayam itu sendiri dan mereka juga menjamin bahawa keluaran ayam itu akan meningkat, akan mereka tingkatkan supaya tidak berlaku kekurangan dalam pasaran. Menteri. Ya. Saya mendatang. Terima kasih. Menteri, saya menyambut baiklah terhadap pengampungan ini. Tapi sebenarnya hari ini banyak peternak-peternak dan juga pemain industri tidak merasa tertekan adalah kerana dua komoditi utama untuk peternak ayam ini iaitu corn dengan soybean meal ini harga dia dah jatuh begitu tinggi jatuh ya. Kalau dibandingkan
waktu ketika dulu. Jadi persoalan saya, adakah kerajaan bersedia melihat formula ini? Sekiranya harga corn atau soybean meal ni satu hari nanti dia akan naik balik 3 kali ganda macam mana kita tengok sebelum ini, ada tak kita ada satu formula, kita masih meletakkan ceiling price tapi kita adjust according to the increase in the corn price or soybean price? Adakah menteri ada that formula? Daripada kita tertinggal akhirnya industri ayam yang bernilai lebih daripada 13 bilion ini, ayam tak jadi self-sufficient. Sedangkan kita tak pernah tak self-sufficient. Ada tak formula tu menteri fikirkan? Terima kasih. Kita formula ni dia mengikut perkembangan semasa. Peringan pada waktu yang kita bincang bersama dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Buat masa ini kalau berlaku kenaikan yang melampau misalnya, kita lebih cenderung untuk kepada subsidi bersasar. Iaitu golongan B40 yang mengalami masalah besar itu, kita tuju kepada mereka soal keperluan untuk subsidi bersasar itu. Saya ingat Menteri Ekonomi pun boleh bersetuju dengan saya di situ. Daripada bila kita beri subsidi secara blanket, kadang-kadangnya yang lebih untung adalah tokek-tokek besar, penggilan-penggilan besar. Dan subsidi bersasar ini lebih dituju kepada mereka yang amat memerlukan. Ulu Terengganu, beri masa sikit lagi. Mana Ulu Besut? Besut. Besut Menteri. Baru sebut Besut tadi. Ya, betul. Okey. Menteri kata ada kita lakukan libat urus untuk mengawal harga dan kita pasti mungkin tak akan naik harga. Masalah macam mana dengan kartel? Kartel yang dia akan caturkan pengeluaran sebab dia nak untung. Jadi dengan cara macam mana kita nak kawal? Kartel yang mungkin akan menggunakan kuasa-kuasa mereka. Itu yang saya nak tahu. Saya tak tahu yang dialog yang hadir ni kartel atau tidak. Tapi mereka semua mengatakan sekarang harga grain corn agak turun, harga soya dah turun, harga ayam yang mereka keluarkan pun sekarang ini ada yang mereka jual di tempat mereka itu keluaran itu tak sampai pun RM7 sekarang ini. Karena berdasarkan harga makanan yang agak turun. Setahun, 2 tahun lagi kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Peperangan di Palestin kita tidak tahu akibatnya dah berakhir bila. Dan akibat kepada ekonomi belum dapat terkesan lagi. Tapi itu kita lihat perkembangan pada waktu itu. Sebab itu kita diajarkan dalam agama kita bercakap selalu insya-Allah kita cari penyelesaian terbaik. Kita tak boleh kata tahun ini akan selesai. Tak boleh. Sebab dia mobility dalam hal kehidupan ini, terutama barang-barang makanan. Menteri dah habis masa. Perlu berapa minit lagi? Agak-agak. Kalau nak ikut banyak lagi lah. Tapi tak 5 minit tak apa. Boleh saya bagi 5 minit? 5 minit boleh. Okey, Menteri 5 minit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya tentang subsidi tadi. Katakanlah dalam keadaan yang dijangka disebut oleh Menteri tadi, harganya dapat dikawal. Katakan apa yang berlaku dalam pasaran ini menyebabkan harganya jauh lebih tinggi daripada apa yang dijangka. Apakah tindakan kementerian untuk kembali kepada subsidi bersasar atau ada mekanisme lain sebagai langkah untuk menangani perkara tersebut? Kata harga tiba-tiba naik tinggi daripada yang dijangka, apakah nak kembali balik pada subsidi ataupun menggunakan mekanisme lain? Terima kasih. Tadi, trend saya lebih suka kepada subsidi bersasar. Melainkan ada pandangan di kementerian lain, keuangan, ekonomi dan sebagainya, di pandangan yang lebih baik, maka kita ikut pandangan itu. Tapi bila kita subsidi secara blanket begitu, kadang-kadang pengguna tidak dapat sebanyak mana, tapi yang dapat adalah tokek-tokek besar. Misalnya kita tahulah orang yang naik BMW 7 Series yang baru, dia juga bubuh minyak RON 95 yang disubsidi oleh kerajaan. Jadi kita nak kawal dalam bentuk umum itu mampaya. Melainkan kalau kita pergi pada subsidi bersasar. Menteri Kuala Selangor sikit kalau diizinkan. Saya terpaksa mengulangi ucapan saya ini. Ya. Untuk mengingatkan sikit Menteri. 5 minit dengan izin, tinggal 3 minit. 1 minit saja. Pilihan ini bukan pilihan yang dianggap sebagai
saling bersilang dengan izin. Maksudnya kalau kita apungkan ya, sama ada ayam, telur, bahkan beras sendiri. Kalau kita apungkan, tidak bermaksud kita menghapuskan subsidi bersasar itu. Itu adalah rasionalisasi subsidi sebenarnya. Kerana dua perkara itu tidak semestinya bersilang. It's not mutually exclusive dengan izin. Ya. Maksudnya kalau kita ambil kalau kita apungkan, ya, tidak semestinya kita hapuskan subsidi bersasar. Sebab subsidi bersasar itu sentiasa boleh kita lakukan sebab ia adalah satu komitmen untuk membantu golongan berpendapatan rendah. Tapi kalau kita herotkan, kalau kita distort market ini, jadi apa yang kita sebutkan tentang kartel, tentang sorok, itu semua adalah kegiatan kerana kita, kerajaan yang mencekik pasaran itu. Itu saya telah sebutkan dulu dan saya ingin mengulangi perkara itu supaya benar-benar ya, Menteri dan Kementerian dan PMX sendiri memikirkan, termasuk juga lah hal beras. Jadi distortion itu adalah faktor yang is self-inflicted, kita sendiri yang sebenarnya mencetuskan perkara itu. Terima kasih. Terima kasih. Menteri nak Sebenarnya minta tambah sebahagian sikit. besarnya sama pandangan dengan saya. Tapi kita dalam sebuah kerajaan, kementerian, satu perkara kita bincang secara bersama. Sebab ia mengait antara satu sama lain. Menteri, saya nak Nak tambah jawab sikit. tadi Tanjung Karang, stockpile beras 100% adalah beras import. Menteri, Jadi Kota Raja, beras saya nak minta tempatan sikit tentang tak diletakkan dalam harga ayam stok itu. Ini semua beras import yang diletakkan dalam beras putih import semua yang jadi stok kita. Ya. Menteri, kampar sini. Tadi kata harga ayam terapung tetapi masih ada harga siling. Saya nak sambung apa yang Titi Wangsa bangkit. Jika kita tak ada kawalan mekanisme untuk naikkan harga siling, maka akan berlaku kekurangan. Semasa kos pengeluaran tinggi daripada harga siling, jika kita hanya bagi subsidi bersasar kepada pembeli-pembeli, maka penternak tidak akan mengeluarkan ayam kerana kos pengeluaran mereka telah lebih tinggi daripada harga siling. Jadi adakah satu mekanisme sama ada kita boleh naikkan harga siling ataupun kita bagi subsidi kembali untuk turunkan. Maka ia satu harga kawalan yang boleh dikontrol. Bukan yang harga siling yang mati. Kita apungkan, artinya dia tak ada lagi harga siling. Tetapi kita yakin setelah kita berbincang dan sebagainya dengan keadaan harga bahan makan import, makanan karni, makanan ayam, makanan lain-lain itu semua telah turun. Harga keluaran di tempat mereka turun. Kita yakin bila kita apungkan pun, kalau dia naik pun tidaklah begitu tinggi dan dalam kawalan, insya-Allah. Ini yang kita telah berbincang. Kalau kita tak percaya kepada golongan peniaga ni yang telah menyumbangkan begitu banyak dalam perkembangan industri dan ekonomi di Malaysia ni, kepada siapa kita nak percaya? Dan mereka rakyat Malaysia, kita berbincang. Kalau mereka lakukan penipuan dan pembohongan, kita bertindaklah di waktu itu. Yang pentingnya sekarang ini saya nampak suasana harga ayam, cuma telur kita belum apungkan lagi. Kerana telur masih kita subsidi 10 sen sebiji. Sebab orang-orang B40 dia lebih banyak membeli telur. Dia tak beli sekarang ni sebiji, 5 biji, dia beli sepapan. Bila sepapan 30 biji, maka dia kena tambah belanja lebih kurang RM10 kalau kita tarik subsidi itu. Bila keadaan telur ni pulih, seperti ketika dulu kita ekspor telur. Kerana kita sampai ke peringkat 120% pengeluaran telur. Waktu itu, kita bersedia untuk apungkan harga telur. Buat masa ini, masih kita pertahan. Silakan. Jadi sekian dulu. Terima kasih, saya ucap terima kasih. Ustaz, ayat terakhir, saya kena bercakap ni. Ya. Tolong tak, ni Menteri. Tan Sri yang dipetua. Ada ni persoalan yang tidak sempat dijawab, iaitu yang berkenaan kawasan masing-masing. Yang berhormat Tasik Gelugor, Kota Marudu, Puncak Borneo, Tangga Batu, Batang Lupa, Pokok Senema, Keningau, Mersing, Tanjung Manis, Pasir Salak, Selangau dan Seratuk. Soalan berkenaan kawasan mereka saya akan jawab secara bertulis setiap mereka yang bertanya itu untuk kawasan mereka. Barik Bunta tak sebut, Barik Bunta. Baik, terima kasih Menteri. Termasuk Barik Bunta ya. Ya, masuk. Termasuk Barik Bunta sekali.